Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang and very good evening to all penonton-penonton sekalian yang mana melihat video ni pada petang ni, insyaAllah. Okey, baik, petang ni saya nak bagi tips sikit berkenaan dengan pasangan suami isteri yang suka marah, yang suka bergaduh dan sebagainya. Ni tips sangat penting tuan-tuan. Pada siapa-siapa yang pernah mengalami, orang kata apa, jiran ke, saudara mara ke, adik-beradik ke, yang mengalami keadaan ini, okey, boleh tolong share video ni, ya, supaya dapat memberi manfaat kepada yang mendengar, insya-Allah. Tak banyak, sikit pun jadilah, untuk diri saya dan untuk diri tuan-tuan semua. Baik, marah ni adalah satu sifat yang mana Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah dari sudut pandangan Islamnya, itulah marah. Ada non-Muslim pun tak suka marah-marah ni, ya. Cuma bila kita marah ni ataupun kita bergaduh dalam rumah tangga ialah satu fitrah. Yang mana bila kalau duduk seorang-seorang kita marah dengan diri kita. Kita tak kahwin lagi kita marah dengan diri kita. Apa aku ni tak guna, tak ada siapa nak dekat aku. Buat itu tak ada rezeki, tak masuk dan sebagainya. Kita mula mempersoalkan banyak benda. Tapi bila kita dah kahwin, kita ingat selesai isu. Kita ingat selesai masalah bergaduh pula. Okey, bergaduh tu tuan-tuan sebenarnya adalah untuk mencari titik pertemuan. Nak cari titik pertemuan, nak cari chemistry antara rumah tangga, antara suami dan isteri. Jadi bila mana kita melayari bahtera, kadang-kadang dalam bahtera tu sendiri, nakoda dengan pembantu tak puas hati, maksudnya belaga angin, tak belaga angin. Itu biasa. Sehinggalah kita berjumpa dengan titik pertemuan yang kita duk cari itulah. Kan? Jadi dalam kita nak cari titik pertemuan, nak serasi, nak orang yang berkahwin ni ada dua keadaan. Pertama, dia kahwin terus kahwin tanpa bercinta lah, istilahnya bercinta lah orang kita lah ni. Yang kedua, dia bercinta lama baru kahwin. Jadi yang cinta lama baru kahwin tu mungkin dah faham, tapi sebaik-baiknya tapi ada juga bergaduh. Tuan-tuan, ada juga bergaduh. Jadi apa yang perlu kita buat bila keadaan ni berlaku supaya kita jumpa titik pertemuan, kita jumpa chemistry tu dalam rumah tangga. Okey. Yang pertama, apa dia tuan-tuan? Yang pertama, buat breathing exercise. Bila tengah marah tu buat breathing exercise. Ini immediate tips. Tip yang segeralah. Okey. Buat breathing exercise. Apa nak buat breathing exercise? Okey, dia ada dua kaedah. Pertama, dia ada satu kaedah yang famous lah. Tarik kot hidung, hembus kot mulut. Bila time hembus kot mulut tu, lepas pelan-pelan. Tak perlu, jangan lepas kuat-kuat. Laju-laju. Laju-laju dia tak rasa. Lepas pelan-pelan. Satu kaedah lagi, boleh tarik kot mulut, lepas kot hidung. Ataupun tarik kot hidung, lepas kot hidung. Tarik kot hidung, lepas kot hidung. Ataupun tarik kot mulut, tarik kot hidung, lepas kot mulut. Lepas pelan-pelan. Buat banyak kali. Dia berapa kali pun tak ada kaifiat. Maksudnya boleh banyak mana pun boleh lah. Yang penting kita rasa lega bila kita sebut tu kita rasa lega. Jadi itu adalah kaedah breathing exercise. Untuk orang yang ini berkesan untuk orang yang rusing, depression, anxiety, rasa bimbang, rasa stres, distress, boleh guna kaedah breathing exercise ni. Tu breathing exercise. Kalau rajin lagi buat muscle relaxation. Apa dia? Buat exercise sikit lah. Angkat tangan, angkat kaki. Banyak tak kisah. Yang paling penting sekali buat breathing exercise. Breathing exercise ni macam saya ajar tadilah, ya. Tarik nafas, hembus tu pelan-pelan. Buat banyak kali tak ada masalah. Yang penting kita rasa tenang. Lepas kita buat breathing exercise tu kita rasa tenang. Otot-otot oksigen semua sampai kat ni kita rasa rational. Kadang-kadang orang marah ni sebab dia terlalu tegang. Saya nasihat diri saya jugalah, ya. Kadang-kadang orang marah ni dia tegang. Dia terlalu tegang. Dia tegang semua. Bila tarik nafas, lepas. Ya. Bila kata la taghdab, jangan marah. Tapi kita lah manusia kan. Tetaplah yang hak Nabi tu kita kalau kita ikut kita lebih lah orang kata fadilatnya lebih besar kan. Tapi manusia fitrahnya itulah. Lemah sana sini, tapi tak bolehlah guna alasan tu untuk kita melanggar perintah Nabi, melanggar perintah Allah ataupun kita buat yang orang kata tak sepatutnya lah, ya. Jadi setiap manusia ada kesalahan. Setiap manusia buat salah. Kullu bani Adam khata' khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang ada buat salah, sebab orang buat salah ada orang yang bertaubat. Itu tip yang pertama. Okey, tip yang pertama. Tip yang kedua. Okey, tip yang kedua apa dia? Bila kita
pertama sekali kita buat breathing exercise. Yang kedua, okey, kita buat teknik bayangan. Flashback lah, throwback sikit. Okey. Zaman dulu-dulu zaman dulu-dulu waktu kita bersama. Bukan dulu-dulu, beberapa hari minggu lepas, 3 minggu lepas ke seminggu lepas pun tak kisah. Yang penting ingat momen-momen indah kita bersama dengan pasangan kita. Cuba ingat waktu kita tengah marah tu, lepas buat breathing exercise, okey, laki dan suami, laki bini kena buat. Cuba ingat balik momen indah kan, waktu suami kita, isteri kita yang dah banyak berjasa, banyak membantu kita senang susah dan sebagainya. Cuba ingat, mudah-mudahan kita kembali kepada asas yang kukuh ataupun kembali kepada keadaan yang wajar, rasional ketika itu. Sebab dikala orang tengah marah, dia akan lupa, habis dia ungkit. Bila isteri mula ungkit, suami mula ungkit, dia akan berlaku mengungkit antara satu sama lain. Seorang ni tak puas hati, menganggap bahawa si suami tak faham dia, menganggap suami ni ingat dia seorang saja yang dalam rumah tangga tu, dia seorang saja yang ketua, isteri tak tolong apa-apa. Jadi ini pandangan isteri. Pandangan suami pula, akulah yang tolong semua. Suami bila cakap sesuatu, dia tak fikir perasaan isteri, bahawa isteri akan anggap bahawa bila dia cakap macam tu, maksudnya si suami ni anggap isteri pula tak faham dia, okey, tak bantu dia. Bila cakap sikit dah ungkit-ungkit benda lain. Macam tu lah. Benda tu semua sepatutnya tak perlu pun. Dalam beberapa keadaan tak perlu, sebab ia akan mencetuskan lagi volcano ataupun gunung berapi lah. Kata dia akan letup lagi gunung berapi tu. Jadi dia akan menambahkan lagi, orang kata minyak dalam api. Dia akan marak lah. Jadi apa yang perlu buat ketika itu, ingat momen-momen yang baik. Suami isteri minta tolong, duduk sama-sama bincang. Mana yang lepas ni kalau kata kita bergaduh, contoh bincang sama-sama. Kalau bergaduh, tolong ingat momen indah antara kita. Macam tu. Macam tu. Supaya bila berlaku pergaduhan, kita tak dapat elak pergaduhan ni. Kadang-kadang bukan melibatkan antara suami dan isteri, tapi dia melibatkan, it in both the persons, the people out there, yang komen, yang buat cerita dan sebagainya. Jadi suami isteri bergaduh. Okey, jadi ingat momen indah. Kita kenal siapa suami kita, kita kenal siapa isteri kita. Suami kita tak perfect, tak lengkap, tak sempurna. Isteri pun tak sempurna. Kedua-duanya tak sempurna. Jadi bila tak sempurna, sama-sama baiki antara satu sama lain. Tak sempurna, insya-Allah. Kalau kita rasa kita sempurna, kita silap lah. Sebab kalau kita rasa kita sempurna masa sekarang, masa akan datang belum tentu kita sempurna. Dari sudut fizikal. Dari sudut fizikal, kita sihat, kita okey. 2-3 tahun kita tak tahu Allah Ta'ala nak plan untuk apa untuk kita. Kemungkinan ketika 2-3 tahun tu kita dah sakit, dah lumpuh dah duduk atas wheelchair. Jadi waktu tu baru kita teringat isteri kita, baru kita teringat suami kita. Waktu kita sihat, kita tak teringat. Kita ingat kita boleh handle semua sendiri. Dan kita abaikan keluarga kita yang mana yang memang susah payah dengan kita. Jangan, tuan-tuan. Jadi ingat momen-momen indah bila mana kita. Kedua tips saya bagi hari ni, pertama, breathing exercise. Kedua, cari titik pertemuan dengan ingat momen-momen indah kita dengan pasangan kita. Baik, setakat itu saja. Mudah-mudahan segala perkongsian pada petang ini memberikan manfaat kepada mereka yang mendengar. InsyaAllah tak banyak, sikit dapat pun alhamdulillah. Mohon pada yang mendengar untuk like, subscribe channel saya. InsyaAllah kita akan bagi tips-tips yang lebih bermanfaat, yang dapat bagi manfaat kepada semua orang dalam dunia ni, insya-Allah. Mohon yang tengok like dan subscribe, komen saya. Sekian, terima kasih.